Anda masih menonton program Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Baiklah, pengalaman penduduk jalani kehidupan di kawasan PKPD terdapat 7 kawasan diisytiharkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di seluruh negara sejak daripada 27 Mac lalu. Ia susulan setiap kawasan itu mencatatkan jumlah kes yang tinggi dan tujuan PKPD ini adalah untuk membendung jangkitan COVID-19 daripada menular keluar daripada kawasan tersebut. Dan ia juga bagi membolehkan aktiviti pengesanan kes dari rumah ke rumah dilaksanakan sepanjang 14 hari dan kawasan pertama yang diisytiharkan sebagai PKPD adalah Simpang Renggam di mana mengambil masa selama sebulan daripada 27 Mac ke 28 April iaitu melibatkan Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Kluang, Johor. Jadi kita ingin tahu bagaimana situasi di kawasan PKPD itu dan pengalaman penduduk sendiri menjalani kehidupan harian di kawasan PKPD. Bersama dengan kita adalah Ketua Kampung Datuk Ibrahim Majid Simpang Renggam iaitu Salun Yasmin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi tuan. Baik, dapat kongsikan situasi dan keadaan di Simpang Renggam dan di mana kalau kita lihat selepas habisnya PKPD di Simpang Renggam pada 28 April ini, bagaimana agaknya kita nak dapat saksikan perbezaan antara selepas sewaktu PKPD dan juga waktu sekarang ni masih lagi PKP seperti biasa. Okey, baik. Okey, nak jawab? Ya, silakan jawab. Sepanjang berada dalam tempoh PKPD selama sebulan di sini, kami sentiasa mendapat bekalan makanan dan minuman dan keperluan harian yang cukup. Segala bentuk bantuan yang disalurkan daripada NGO, daripada pejabat daerah, daripada majlis daerah yang dihantar, yang dibekalkan kepada JKM dan diserahkan kepada seluruh penduduk sini, khususnya Kampung Datuk Ibrahim Majid. Jadi kami daripada pengalaman saya daripada mula-mula di Perintah Berkurung ni sehingga sekarang ni masih dalam ingatan saya yang belum pernah saya dapat pengalaman lah masa-masa itu. Apa lagi? Saudara Sarlan, mungkin saudara boleh kongsikan ketika Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan itu, bagaimana kawalannya? Adakah ketat dan sukar untuk melakukan apa-apa aktiviti dan sebagainya? Dan sebenarnya bagaimana penduduk di kawasan kampung Datuk Ibrahim Majid ni adaptasi dengan PKPD itu? Masing-masing tak boleh nak keluar rumah, masing-masing bila terperap dalam rumah tu dia timbulkan macam-macam reaksi lah kan, macam-macam gelagat lah kita boleh tengok dalam kehidupan harian ni apabila terperap dalam rumah tu. Mungkin ada perkara-perkara yang berbangkit selepas itu, sebagai contohnya macam stres ke, kesihatan mental kita, macam mana dia nak terjaga untuk memastikan kesihatan kita terjaga dalam pada itu. Dalam pada perintah kawalan yang diperketatkan, nampaknya penduduk kampung tempat saya memang sudah bersedia untuk di Perintah Berkurung ni lah, untuk memang dah bersedia. Jadi kita sebelum PKPD pun kita dah diperintahkan untuk PKP saja dalam selama seminggu. Jadi kita penduduk rasa tak terkejut oleh kerana dalam keadaan yang sangat genting. Jadi kita ikut apa arahan diorang untuk kita ni berkurung dalam rumah, tak boleh keluar, dalam keadaan yang serba kekurangan lah, senang cakap lah macam gitu. Jadi situasi penduduk memang agak terkejut. Mana yang diorang bekerja di dalam kawasan kampung ni, bila balik pukul 7 kita tiba-tiba tak boleh keluar dan terpaksa duduk di dalam kongsi ataupun di dalam pondok-pondok kebun apa kan. Jadi itu memang memberi tekanan pada mereka lah. Tapi bila kita datang, kita terangkan keadaan yang sebenarnya, mereka akur apa yang kita jelaskan lah pada mereka. Encik Salan, kalau boleh kongsikan pengalaman
sebelum PKPD ini satu persatu ambulan masuk ke dalam kampung, bagaimana agaknya keadaan pada ketika itu? Untuk mengambil dari segi pesakit-pesakit untuk bawa ke hospital. Bagaimana agaknya pengalaman ketika itu dapat kongsikan? Ambulans memang sudah bertapak dekat sini sebelum PKPD lagi. Semasa itu pihak Kementerian Kesihatan telah membuat persiapan untuk membuat saringan di kawasan tempat saya. Jadi mereka sudah tidak terkejut dengan dengan kedatangan kesehatan, pegawai kesehatan yang membawa kenderaan-kenderaan ambulans. Jadi mereka sudah tidak terkejut. Jadi apabila Kementerian Kesihatan, doktor-doktor semua yang ada tu membuat saringan, ambulans sentiasa standby dekat situ untuk membawa mereka yang positif. Jadi kita sudah tidak terkejut. Sebabnya kita sudah mengalami seminggu sebelum PKPD. Jadi kita memang tidak terkejut lah. Memang biasa je. Encik Salan, dalam masa yang sama juga macam mana dengan proses sanitasi yang dijalankan di sekitar kampung Datuk Ibrahim Majid tu? Semua kawasan kita dah terjah ke untuk kita nak proses sanitasi itu dilaksanakan dengan baik dan sebagainya? Mungkin Encik Salan boleh kemaskini maklumat kepada kita? Maknanya untuk untuk Nyah cemar tu, yang nyah cemar. Yang proses tercemar. Yang nyah cemar tu. Kawasan yang tercemar sebenarnya bukan pada kampung Datuk Ibrahim Majid. Kampung yang tercemar sebenarnya adalah Bandar Baru Ibrahim Majid. Tapi di dalam lingkungan kawasan kampung Ibrahim Majid lah. Jadi penduduk yang duduk di kampung Datuk Ibrahim Majid, dia tidak rasa apa-apa, tidak rasa ada apa-apa macam ketakutan ke cemas ke apa, tidak. Sebenarnya Bandar Baru sahaja yang terlibat dalam virus ni memang. Okey, jadi yang petugas-petugas datang untuk sembuh nyah cemar tu ataupun sanitasi tu, bagaimana agaknya situasi ataupun bagaimana kerja-kerja dilakukan? Mereka nak sembuh-sembuh ni, adakah datang daripada setiap rumah ke rumah ataupun kawasan-kawasan tumpuan awam saja yang mereka sembuh sanitasi tu? Mereka yang buat untuk pembersihan tu hanya umpamanya di tempat awam, macam surau, masjid, kemudian rumah pesakit yang dah dihantar ke hospital, itu saja. Jadi kita penduduk yang ada sedia membantu. Bukan rasa takut apa, semakin kita ni membantu pihak-pihak kesihatan tu untuk membuat pembersihan tu lah. Encik Zaman, dalam masa yang sama, anda sebagai seorang ketua kampung tu, tanggungjawab dia berat. Jadi macam mana kita sebagai seorang ketua kampung tu, satu nak fahamkan orang ramai apabila PKPD itu dilaksanakan, nak fahamkan supaya orang ramai tidak keluar rumah. Tapi dalam masa yang sama juga anda Cik Salma juga kena macam bagi nasihat kepada orang kampung, apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat, apa yang harus dilakukan, terutama sekali bila kita masuk bab-bab COVID-19 ni, dia kena bersih kawasan tu dan sebagainya kan. Mungkin ada saranan Encik Salman sebagai ketua kampung nak cakap kepada penduduk kampung ni, dalam ketika PKP ni mungkin kita boleh bersihkan rumah, keliling rumah, kawasan rumah dan sebagainya. Mungkin apa pesanan-pesanan yang mungkin diberikan? Pesanan tu sebabnya saya tidak boleh pergi rumah ke rumah. Itu memang dilarang oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita ada buka grup WhatsApp untuk penduduk sini. Jadi cuma kita beritahu pada WhatsApp tu untuk kita kawal keadaan, jangan keluar rumah. Ni lagi satu, kalau doktor tu datang suruh buat saringan, ikut pergi. Kalau dia orang tak ada kenderaan, kita pergi sendiri ke, bawa kereta sendiri. Tapi jangan ikut jarak macam jarak semua tu kita kena ikutlah apa arahan yang dia orang berikan. Jadi bagi penduduk tempat saya ni macam tak ada masalah. Semua ikut, semua akur. Baik, Cik Salan, kita tahu ketika PKPD semua penduduk tidak dibenarkan keluar daripada rumah dan segala perniagaan harus dihentikan. Selepas PKPD sehari dua ni, bagaimana agaknya melihat kepada perubahan situasi itu? Selepas
PKPD ni ditutup, dia timbul pula PKPP. Jadi yang P-nya tu terkawal. Jadi saya pun ada beritahu pada penduduk jangan terlalu gairah untuk keluar dan mengamalkan kebersihan, sentiasa mengamalkan kebersihan, berwaspada, sentiasa menjaga melakukan menjalankan sosial. Itulah penduduk yang saya hanya sarankan untuk sentiasa berhati-hati dan menjaga kebersihan diri. Jangan terlalu gairah, sebabnya selama sebulan kita telah dikurung dan bila-bila masa pemerintah mengarahkan untuk kita bebas, kita jangan terlalu gairah. Macam itu je lah arahan saya pada mereka semua. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Cik Sarlan Yasmin, Ketua Kampung Datuk Ibrahim Majid Simpang Renggam, yang mana telah melalui proses ataupun fasa Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Okey, itu saja di Realiti Rakyat untuk hari ini. Anda boleh kongsikan pengalaman ataupun situasi di kawasan-kawasan anda kepada kami di Astro Awani di pelbagai platform, terutama di Telegram Realiti Rakyat di Astro Awani, yang anda boleh saksikan ataupun kongsikan pelbagai cerita-cerita yang akan kami bawakan terus untuk kita bincangkan, untuk kita kupaskan, untuk kita fahamkan dan kita pelajari ketika krisis kesihatan dan juga ekonomi yang sedang melanda Malaysia ketika ini. Okey, sekian daripada saya, Hafizal Zaman. Dan saya, Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.